Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama-sama lagi. Okey geng, hari ni aku nak bawa satu artikel yang ditulis oleh seorang pemerhati. Dia ni memerhatikan Parti PAS daripada zaman arwah Tok Guru Nik Aziz waktu PRU 11, 12, 13, 14, 15 sampailah baru-baru ni pilihan raya yang tahun lepas. Dan artikel ni menceritakan soal Parti PAS. Memang padunya nak abang pergi gambar. Tajuk dia Pulasan Biadab di Mata, Mereput di Hati. Dan artikel ni dipetik oleh Malaysia Kini. Okey, yang aku ceritakan bersama dengan brother Iswadi Moni, dia menceritakan seorang pemerhati, dia ni dah memerhati Parti PAS ni kemungkinan dah terlalu lama sehingga kan dia berani dan dia keluarkan kenyataan dekat Malaysia Kini. Dia akan ceritakan tingkah laku, perangai, sifat apa yang ada di dalam PAS daripada dulu dan sekarang. Sama ada Parti PAS ni sedar diri ataupun dia tak sedar diri. Sebab pada pendapat aku dah banyak yang mengarut. Aku orang muda yang dapat berkecimpung di dalam dunia politik, ambil tahu pasal politik dan sehinggalah sekarang berpolitik, ambil tahu setiap parti-parti politik. Tapi kedatangan aku daripada Parti PAS. Aku bermula di dalam dunia politik daripada Parti PAS. Kenal Parti PAS, ambil tahu Parti PAS, kita tahu perjuangan agama nak usaha untuk nak buat hudu untuk agama Islam. Tetapi setelah dapat kuasa, dapat kedudukan, hilang buta terus, dah tak tahu ke mana hala tuju Parti PAS. So, jom bersama-sama aku playkan ucapan dan hujahan daripada Iswadi Moni dan last kali aku akan bagi ulasan aku. Jom sama-sama kita dengar. Kita share apa berita terkini yang ada. Baik. Sebelum itu, satu artikel menarik berkenaan dengan PAS yang saya baca tadi. Saya mungkin nak share sikit tulisan seseorang di Malaysia Kini. Pulasan Biadab di Mata, Mereput di Hati oleh Al-Abror Muhammad Yusof. Ni antara Al-Abror Muhammad Yusof, penulis di Malaysia Kini ni. Beberapa tahun lalu atau lebih khusus selepas PRU 14 selesai, Jomo KS secara santai meramalkan bahawa politik PAS akan kembali kepada era 80-an. Dia membuat andaian itu dengan melihat kepada sifir politik PAS menjelang PRU berkenaan serta pendekatan mereka yang mereka ambil. Sudah tentu perbezaan sikap PAS tersebut bukan sahaja disedari oleh Jomo, bahkan turut dilihat oleh ramai orang. Bermula dengan pergerakan politik yang terkepung oleh lingkungan Melayu Islam, PAS kemudian meneroka medan baru pada dekad 2000, awal 2000 antara lain dengan slogan PAS for All. Bagaimanapun langkah panjang PAS kemudian dianggap semakin terantai dengan perubahan sikap mereka yang mahu menjuarai isu kemaluan Melayu bersekali dengan perjuangan Islam. Kini telahan Jomo itu semakin jelas. Sudah tentu PAS tidak akan mahu mengakuinya atau sekurang-kurangnya mengiyakan secara terbuka. Sebahagian besar orang PAS tentu menganggap pencaturan mereka adalah semata-mata benar dan tidak ada yang tidak benar kecuali benar belaka. Kerana itu jugalah orang ramai tidak perlu berasa aneh apabila persekitaran parti itu kini dipenuhi dengan sikap bermusuh yang luar biasa melampaunya. Lihat saja bagaimana ada sesetengah pihak bersikap bagi menghadapi berita keuzuran Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang dilaporkan ada masalah jantung. Ada yang menulis, dah mampus ke belum iblis ni? Tulis seseorang yang menyambut berita tersebut beberapa hari lalu di media sosial. Semakan umum menunjukkan individu terbabit merupakan seorang muslimah. Raja Formula sakit jantung sekarang, tak payah doakan beliau. Tulis seorang yang lain pada tempat lain. Semakan menunjukkan dia seorang lelaki yang menerima 2 kalimah syahadah sebagai pegangan. Sudah tentu itu bukanlah kejadian yang terpencil. Ia juga sudah tentu bukan terhad kepada seorang 2 individu terbabit saja. Jika mahu dan sedikit rajin, semaklah hantaran-hantaran atau komen-komen yang bersepah di media sosial. Akan dapat ditemui dengan mudah bukti mengenai busuknya hati, tengkiknya jiwa dan jahatnya sikap sesetengah orang di negara ini. Dan lebih malang, ia didokong oleh hanya perbezaan politik. Pada masa sama, orang politik yang dipuja dan dikagumi itu nampaknya tidak ada masa walau sesaat pun untuk cakna, apalagi menasihatkan pengikut mereka agar berhemah semasa berkata-kata. Perseteruan kerana berbeza pandangan boleh saja berlaku pada bila-bila masa. Namun, semua itu ada batasnya. Berdepan dengan ujian hidup atau menghadapi kematian sepatutnya membuat seseorang yang waras menekan brek pemusuhan lalu menjadi manusia yang benar. Sudah adakah teguran dan nasihat diberikan? Lebih malang lagi apabila antara komen tersebut dibuat sebagai reaksi kepada hantaran pihak pimpinan politik yang lebih malang tidak menunjukkan sebarang rasa kesal pun. Adakah mereka sebenarnya rasa bahagia dan terhibur dengan kata-kata tersebut?
Sudah tentu jika perlu nanti orang politik akan mendakwa akaun media sosial mereka digodam, maka akan selamatlah mereka untuk sementara waktu. Dengan pendirian politik tertentu pula, dengan mudah mereka akan disucikan oleh pimpinan atasan. Sebenarnya perseteruan dan sikap melampau begitu tidaklah begitu sahaja, sebaliknya diundang oleh setengah orang sejak tahun lalu. Agamawan yang tidak rasa bersalah malah bangga mencarut dan memaki orang mengajar di masjid misalnya. Ia kemudian disambut pula oleh keceluparan orang politik di pentas-pentas ceramah. Kedua-dua golongan terbabit berkelakuan begitu demi memaku minat dan sokongan orang ramai sahaja. Lantaklah apapun reaksi orang lain, kerana di sana sini ada saja dalil untuk mensakralkan perbuatan tersebut. Kecuali dibezakan oleh suasana pengaruh media sosial, tidakkah persatuan melampau sekarang ini sedikit banyak menggambarkan langkah politik era 80-an yang penuh dengan ketegangan dan permusuhan? Dan era 80-an itu bukanlah satu tempoh masa yang biasa-biasa. Pada ketika itulah terbitnya fatwa yang dilafazkan di Branggol Paradong, Terengganu. Dan jangan sekali-kali dilupakan juga bahawa kesan daripada fatwa itu bukan saja keharmonian tergugat, malah banyak darah yang ditumpahkan. Tuan-tuan, saya tertarik dengan tulisan ini dan apa yang ditulis berkenaan dengan sikap dan apa orang kata dan natijah kepada apa yang telah terjadi kepada parti PAS. Okey, parti yang mendakwa membawa Islam, yang katanya yang paling benar, yang katanya membawa ajaran Islam, yang katanya melalui tarbiyah. Now, tarbiyah tu loosely translate kepada perkataan dalam bahasa Melayu kita sebagai pendidikan ataupun kita mendidik dia. Tetapi tarbiyah dia kepada pendidikan tu terlalu simplistik. Sebenarnya perkataan tarbiyah itu sangat dalam. Tarbiyah itu kata akarnya, root word daripada perkataan Rab. Maksudnya pendidikan itu mestilah pendidikan yang berlandaskan dan berteraskan kepada ajaran Rab. Rab tu apa? Tuhan. Jadi kalau tarbiyah itu, kita selalu kata macam ni, kita nak tahu pokok, kita tengok buah dia. Kita nak tahu pokok, kita tengok buah dia. Kalau buah dia buah mangga, itu pokok mangga. Kalau buahnya buah durian, itu pokok durian. Kalau buahnya adalah buah ciku, itu pokok ciku. Kita nak tahu pokok, kita tengok buahnya. Kan? Dan Allah sebut dalam Al-Quran kan berkenaan dengan pokok yang menjulang tinggi kerana dia menegakkan kalimah berbanding dengan yang melata. Ramai yang mendakwa dia membawa ajaran Islam. Tapi kita nak tengok perbuatan mereka, kita nak tengok diri mereka, kita tengok kepada buahnya. Kita tengok kepada komen-komen ni tuan-tuan. Kita tengok kepada komen-komen mereka. Itu buahnya. Kita tengok bagaimana mereka mengeluarkan perkataan. Itu buahnya. Itu adalah hasil kepada tarbiyah, pendidikan yang dihasilkan oleh pemimpin mereka. Bagaimana pemimpin mereka, di situlah anak buahnya. Anda tuan-tuan tengok komen. Tuan-tuan tengok komen. Di situlah buahnya. Tuan-tuan, Haji Hadi masuk hospital. Haji Hadi dikejarkan di hospital. Ada tak kita kata benda yang buruk kepada dia? Dia kata kita ni sekular. Dia kata kita ni liberal. Dia kata kita ni tak cukup nak pergi masjid, tuan-tuan. Tak cukup nak ibadah kita. Dia kata kita macam-macam. Tapi ada tak kita kata benda yang dia cakap kepada pemimpin kita? Kita tak nak marah dia, itu bukan kata hak, tapi itu adalah perbuatan dia yang akan dibalas oleh Allah Azza wa Jal. Allah akan balas mereka, tak apa. Tetapi saya nak kata, nak tengok kepada pokoknya, tengoklah hasilnya. Tengok buahnya. Tengok pada buahnya, tengok pada hasilnya. Tengok pada perbuatan mereka. So-called tarbiyah itu hanyalah perkataan yang mereka gunakan, tetapi hasil yang dihasilkan perkataan itu, daripada tarbiyah itu, daripada pendidikan itu, tidak menghasilkan yang sepatutnya. Kenapa? Sebab ujungnya, dia berbalik kepada pemimpin mereka. Kita tengok cara pemimpin mereka berceramah. Cara pemimpin mereka berucap. Baru-baru ini kita tengok Sanusi sendiri berucap, tuan-tuan. Maki hamun satu hal lah. Itu satu hal. Fitnah itu satu hal. Kemudian bila disaman, dia kata apa? Oh, sebab dia kata ke aku kata kat dia balik. Saya tak pernah kata Vincent Tan itu korup. Itu jawapan dia. Tapi dia yang dakwa. Kata bahawa Vincent Tan dapat tanah 600 ekar. Kemudian dah 100 juta dan sebagainya. Amir itu Vincent Tan ini. Dia cakap macam tu.
Tapi bila didakwa, bila disaman, dia kata saya tak pernah kata. Saya tak pernah cakap. Bila disaman, oh saya minta maaf. Oh bila disaman, oh itu sebenarnya alaman sosial media sosial saya telah digodam. Tak tuan-tuan? Sebab apa dia jadi macam tu? Kita kena faham, tahun 80-an dahulu, PAS ni bermula daripada pendidikan, daripada politik apa. Itu kita kena faham dan saya dah sebut berkali-kali. PAS bermula daripada pendidikan Syiah. Bukan dia Syiah, bukan. Kita kena faham itu. Dia bukan berfahaman Syiah. Ada orang PAS itu Syiah, saya tahu. Tetapi bukanlah semuanya Syiah. Cuma mereka menggarap pemikiran, mereka menggarap perjuangan, mereka menggarap ideologi itu daripada apa orang kata, daripada ideologi dan juga pegangan Syiah. Dan 80-an kita menyaksikan bagaimana revolusi Iran itu sendiri, Syiah itu sendiri bangkit dengan kepimpinan ulama. Wilayatul Fiqh, kepimpinan ulama dia. Wilayatul Fiqh adalah slogan Syiah. Kepimpinan ulama translate atau terjemahan daripada Wilayatul Fiqh itu, daripada yang dibawakan oleh Syiah. Ini yang PAS terkesima dengan perjuangan itu dan mereka nak bawa perjuangan tersebut. Tuan-tuan, benda itu akhirnya akan mewujudkan satu masyarakat yang ada dikotomi. Seolah-olah dia melihat ada kafir dan ada Islam, itu saja. Dan sesiapa yang bersekongkol dengan kafir itu, maka dia adalah kafir dan wajib dia tentang. Inilah pemikiran yang dibawa oleh golongan-golongan ini. Dan jangan terkejut sekarang ini kita dengar di kalangan pimpinan-pimpinan muda, ustaz-ustaz PAS mengatakan perlembagaan Malaysia itu adalah perlembagaan kafir. Maka hendaklah kita meruntuhkan perlembagaan tersebut untuk kita bina perlembagaan baru. Ini bukan pemikiran yang baru, bukan pemikiran original daripada PAS. Ini adalah pemikiran lama yang dibawa. Lama tu bukannya tahun 1000 tahun lepas, tak. Lebih kurang bila runtuhnya Khalifah Islamiyah, maka ada golongan-golongan sebegini yang melihat selain daripada sokol Islam itu, sokol apa orang kata Khalifah itu adalah kafir. Satu pemikiran yang dangkal sebenarnya. Sedangkan benda ini kalau kita nak wacanakan, dia lebih besar dan lebih luas daripada simplistic mind sebegitu. Dunia berubah. Dan hukum Islam itu sendiri sebenarnya kita akan dapati bahawa betapa indahnya Islam itu bukan Islam yang sebenar. Menarik kalau saya nak buat satu seminar, bukanlah saya lah, tapi yalah, kita tunggu Ustaz Wan Ji keluar nanti. Saya ingat saya nak bawa dia membentangkan tentang perkara ini, pemikiran-pemikiran PAS. Bagaimana apa orang kata dia apa orang kata PAS itu sendiri telah kembali ke pemikiran tersebut. Dan dia tak hilang tuan-tuan. Dia tak lari. Kenapa tak lari saya kata? Baru-baru ini perkataan DAP kafir itu keluar kembali. Kemudian ditarik balik oleh apa orang kata wakil PAS mengatakan, saya tak kata semua. Saya kata yang mana kafir itu kafir lah, dia kata. Yang mana bukan Islam itu kafir lah, dia kata. Tuan-tuan, perkataan kafir itu sendiri, bukan semua orang bukan Islam itu kafir. Kontroversi tak perkataan tu? Kafir itu maksudnya menolak. Sebelum dia menolak, dia kena tahu dulu. Bagaimana kita katakan dia menolak kalau dia sendiri pun tak faham dan terkeliru dengan apa yang kita bawa? Kan, kafir itu apa maksudnya? Kafir itu dia menolak. Maksudnya sebelum dia menolak, dia kena faham. Dia datangkan hujah kepada dia dan dia yakin dengan hujah tersebut dan dia menolak. Maka itu baru kita panggil kafir. Okey, ini ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tetapi saya tak nak bincang dengan bab tu. Tetapi bila disebut DAP itu kafir, dia lupa ke bahawa dalam DAP itu ada orang Islam? Speaker kata, henti label individu lain kafir, Zionis. Speaker beritahu ahli parlimen. Speaker Dewan Rakyat Abu Johari meminta ahli parlimen blok kerajaan pembangkang tidak lagi menggelar individu lain kafir, Zionis atau mana-mana gelaran ketika berbahas. Beliau mengeluarkan kesan itu sebelum persidangan bermula pagi ini. Berkata ia mengelakkan timbul sensitiviti mengguris hati
dan menjejaskan keharmonian kaum. Padamkanlah isu panas tersebut yang berlaku pada minggu lalu. Biarlah perbahasan Ali yang Muhammad berlandaskan isu membela rakyat di luar sana. Now, ada juga ahli parlimen PAS, PN yang bangang. Oh, jadi maksud speaker sekarang ni tak nak sebut Zainis lah. Allah. Kenapalah pemimpin PAS ni dan PN ni bangang-bangang tuan-tuan? Yang speaker kata jangan gelar ahli parlimen lain tu Zionis. Jangan gelar ahli parlimen lain tu kafir. Jangan gelar, jangan ada gelaran-gelaran itu. Tak payah. Fokus kepada isu yang kita nak bincangkan. Fokus kepada isu nak dibincangkan. Apa polisi, fokus pada itu. Itu tugas ahli parlimen. Bukan tugas ahli parlimen nak melabel di antara satu sama lain. Bukan tugas ahli parlimen yang itu. Tetapi ada yang kata, oh jadi maksudnya kita tak boleh sebut perkataan Zainis salah dalam parlimen ni. Ada bodohnya. Kan? Stupid never finish. Ni geng stupid never finish tuan-tuan. Saya nak komen panjang-panjang pun tak guna. Kan? Komen panjang-panjang pun tak guna. Tapi inilah antara kesan sebenarnya. Kan? Kesan yang menjadi tunjang kepada perpecahan umat Islam. Ni tuan-tuan saya nak beritahu. Ada yang kata umat Islam kita berpecah kerana kita berbeza politik. Kerana politik kita berpecah. In a way saya setuju. Bukan kerana politik, tetapi kerana kita menyempitkan makna politik itu. Dia macam ni tuan-tuan. Umat Islam, dia kata kita kena bersatu di bawah satu kepimpinan. Dia tak boleh. Manusia ni tidak akan bersepakat dalam semua perkara. Manusia tidak akan bersepakat dalam semua perkara. Akan ada setengah perkara yang tuan-tuan sepakat, akan ada setengah perkara yang tuan-tuan tak sepakat. Kita ni akan ada perbezaan pendapat. Yang betul adalah bagaimana kita kena matang dalam berbeza pendapat. Itu yang betul. Yang salah, dua benda yang salah. Mengatakan tidak boleh berbeza pendapat, itu pun salah. Kedua, berbeza pendapat sehingga kita kafir mengkafir, bunuh membunuh, tolak menolak, apa orang kata, pulau memulau, yang itu pun salah. Dua ekstrim ni adalah satu pandangan yang salah. Berbeza pendapat sepatutnya benda yang boleh jadi sesuatu yang meningkatkan kita sebagai manusia. Sebab itu kita ada civilization, tamadun yang hebat. Kerana kita berbeza pendapat. Yang betul adalah bagaimana kita manage perbezaan pendapat. Hasan Al-Banna sebut, bersepakat dalam perkara yang disepakati. Bekerjasama dalam perkara yang disepakati dan forgive. Bermaaf-maafan ataupun berlapang dada dalam perkara yang kita berbeza pendapat. Yang mana kita beza pendapat, kita kata, okeylah bab ni agree to disagree lah. Tapi bab ni kita setuju. Apa kita kerjasama? Apa kita gerakkan benda ni? Contoh sekarang di dalam parlimen. Kita semua setuju, kita kena betulkan balik ekonomi. Kerjasama dalam bab tu. Okey, dalam bab bagaimana nak membetulkan ekonomi. PAS mungkin ada cara dia, Bersatu mungkin ada cara dia, Muda mungkin ada cara dia. Tak ada masalah. Berbezalah pendapat bagaimana. Sebab mungkin juga pendapat daripada pihak lawan itu mungkin yang terbaik, mungkin lebih baik daripada pendapat kita. Tak ada masalah. Isunya, kerana perbezaan pendapat tersebut, oh tak boleh ni, kau melawan Tok Guru ni, oh kau melawan ulama ni, kafir ni melawan ulama ni kurang ajar ni melawan ulama, melawan Tok Guru ni. Dia bawa hujah tu tuan-tuan. Dia bukan bawa hujah, oh kita berbeza pendapat kerana 1, 2, 3. Pendapat awak salah kerana sepatutnya macam ni. Pendapat awak kata macam ni, saya sepatutnya macam ni. Kita bawa hujah yang lain. Bukan hujah yang itu dibawa. Sebaliknya digunakan, dipanggil kalau dalam fallacies, apa orang kata, fallacy of authority. Oh kau tak boleh cakap macam tu sebab dia ulama, dia ustaz, dia lebih tahu. Takkanlah dia tak tahu. Dia tahu bidang dia lah. Bidang, kalau dia belajar usul fiqh, dia tahulah bidang usul fiqh. Itu pun kita boleh pertikaikan kalau kita ada ilmu. Tapi kalau dia bercakap bidang lain, dia bercakap tentang polisi, dia bercakap tentang ekonomi, dia bercakap tentang perkara-perkara yang bukan bidang dia, kita boleh pertikaikan, kita boleh persoal. Even kalau dia cakap bidang dia pun, kita boleh bahaskan. Kalau kita ada ilmu kepada perkara tersebut. Benda macam ni yang sebenarnya yang kita salah faham. Dan saya suka dengan penonton-penonton saya ni, sebab majoriti penonton saya ni adalah penonton yang bijak. Itu saya suka. So cara saya lebih suka
Kalau saya bawa satu perkara, tuan-tuan tak perlu setuju 100% dengan saya. Tetapi, tuan-tuan boleh berfikir. Yang itu saya nak. Sebab tu saya tengok penonton-penonton saya, majoritinya adalah mereka yang rajin berfikir dan bijak-bijak. Tuan-tuan lah tu. Ada lawan-lawan kat sini, itu normal. Baik. Okey geng, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadimo ni. Aku harap hampa semua faham dan inilah wajah-wajah muka PAS yang dikomen oleh seorang pemerhati untuk parti PAS. Saja-saja dia tak akan keluarkan kenyataan, dia tak akan menulis dan menyerahkan kepada Malaysia Kini. Ni disebabkan sepanjang pemerhatian dia dan disebabkan dia perhatikan parti PAS ni terlalu lama. Ibarat kita dah perhatikan seseorang tu dah terlalu lama. Of course, kita boleh komen soal dia. Itulah yang berlaku dekat penulis ni. Dia dah perhatikan PAS, dia nampak ni perjalanan parti PAS ni macam mana. Sebab itulah dia berani komen, dia berani keluarkan penulisan dia. Sebab memang kita nampak, contoh macam pada aku, kita yang rakyat biasa ni pun kita nampak perangai busuk hatinya parti PAS ni, perangai hipokritnya parti PAS ni. Inilah parti PAS. Allahu Akbar. Sebab tu memang dah ramai orang cakap PAS ni dia dah terpesong daripada agama Islam kan, sehingga menggunakan dalil untuk menghalalkan perbuatan, untuk menghalalkan cara. Seperti mana perbuatan-perbuatan hak yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen PAS ataupun pimpinan-pimpinan PAS. Bila dah kantoi, bila dah kecoh, bila dah viral apa semua, mudahlah dia ambil petik ayat-ayat hadis, ayat-ayat Quran, tampung, tutup keburukan yang dibuat oleh puak PAS. Islam yang dibawa oleh parti PAS adalah Islam yang terpesong, Islam yang bercanggah dengan agama Islam yang sebenar-benarnya. Agama Islam tidak mengkafirkan orang, tidak bermusuh dengan orang, tidak menghina orang, tidak mencerca orang. Tapi perangai-perangai buruk ni ada di dalam parti PAS sehingga kan orang-orang bukan Islam pun pandang PAS inilah Islam. So tapi kita orang Islam pun kita menentang parti PAS. Sebab apa? Sebab perangai-perangai buruk yang ada di dalam parti PAS tu. Perangai buruk yang berwajahkan ni, wajah pakai serban jubah ni, mereka ni lah yang menjatuhkan agama Islam. Tapi mereka tak sedar, mereka tu sedang menjatuhkan agama Islam. Mereka tutup dengan dalil fatwa ni, keluarkan kenyataan sesuka hati. Sangat-sangat mengarut parti PAS ni. Sangat-sangat mengarut. Memang mengarut dah. Cuba hangpa fikir, atas asuhan ajaran siapa yang boleh menentukan syurga nerakakan seseorang? Tinggalkan pula hang bersama dengan kami, hang Islam. Hang tak bersama dengan kami, hang menentang Islam. Hang bukan Islam. Sehingga tahu tu budak-budak bawah boleh duk bawa ayat-ayat tu sampailah ke atas. Cuba hangpa tengok kan, didikan daripada segi adab dah lah. Adab Islam, dia tak bagi mencaci, mencerca sesama Islam. Tapi dia buat. Padahal kita dah cakap, kita perlu keluarkan daripada mulut benda yang baik-baik, benda yang dapat menarik minat orang-orang bukan Islam kepada Islam. Tapi tak ada kan. Tapi tiba-tiba pula mereka dah maki hambun, kafirkan, kafir harbi kan, boleh bunuh lah apa semua. Tiba-tiba hari ni mereka nak undi daripada orang-orang bukan Islam. Tobatlah haung mereka tak undi kan. Daripada segi adab kan. Seperti mana apa yang berlaku dekat Rafizi Ramli. Okey, Rafizi Ramli baru ni kalau tak silap aku dia masuk IJN. Dia masuk, bukan tak tahulah, mungkin sakit jantung. Jadi sepatutnya kita tahu seseorang tu sakit, dia tak sihat. Kita sepatutnya kita ni kenalah mendoakan untuk kesihatan dia. Semoga dia tu sembuh ataupun dipercepatkan sembuh. Tapi ni budak-budak dia hak di bawah dengan juga ada beberapa orang pimpinan yang mendoakan keburukan. Malah berkongsi dekat page dia. Minta Allah tarik nyawa dia cepat-cepat. Minta ni Allah hapuskan pakar formula ni. Minta hapuskan ni yang memberi beban kepada rakyat ni. Sehingga tahu tu ni budak-budak dia ada buat. Pimpinan atas langsung dia tak tegak langsung. Dan bandingkan sewaktu Hadi Awang masuk ke IJN, masuk dekat hospital, katanya semput lah apa semua kan. Ada seorang ahli daripada PKR keluarkan status mengatakan minta Allah tarik nyawa Hadi Awang, terus mendapat respon daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Datuk Seri Anwar gesa padam posting tu, tarik balik dan mohon maaf. Sebelum 24 jam dah dibuat permohonan maaf terhadap orang-orang
Tak kira orang-orang PAS ataupun di atas kenyataan yang dia keluarkan terhadap hadi awang. Itu barulah ciri-ciri kepimpinan. Dia tahu budak-budak di bawah dia ada yang buat silap, ada yang buat salah. Dia arahkan budak-budak dia padam balik dan juga mohon maaf. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kecewa dengan tindakan ahli daripada PKR tu. Sepatutnya macam tu. Kita dah tahu benda tu fitnah. Patutnya kita sebagai seorang pemimpin, kita kena keluarkanlah arahan ataupun nasihat. Jangan fitnah, jangan buat benda-benda yang memburukkan kembali parti ataupun memburukkan kembali dengan agama Islam. Cuba hampa tengok, parti PAS dia macam dia bawa Islam, kononnya dia perjuangan Islam. Tapi perkara-perkara perbuatan yang dibuat oleh puak-puak ni bertentangan dengan agama Islam. Maka puak-puak ni lah yang menjatuhkan agama Islam. Jadi segalanya mereka akan petikai selagi PAS ni nak abang pergi gambar kan. Aku nak abang pergi kalau selagi PAS tak dapat kuasa, segalanya orang yang parti lawan dengan dia, orang yang menentang parti dia, orang yang bermusuhan parti politik dengan dia, segalanya dia hentam, lawan, caci, maki, segalanya. Hampa boleh tengoklah antara parti politik pun dia hentam taruh mana dah. Bayangkan kalau perbezaan agama lagi dia lawan. Kalau hampa perasan daripada perlembagaan negara Malaysia ni apabila menguntungkan parti lawan dia, segalanya dia kata. Dan apabila menguntungkan parti dia dapat jadi kerajaan, apa yang ada di dalam negara semuanya betul, semuanya baik, semuanya tidak bertentangan dengan agama Islam. Apabila PAS tidak bersama dengan kerajaan ataupun PAS dia tak jadi kerajaan, segalanya menentang Islam. Segalanya, segalanya tak baik. Segalanya penjajah, segalanya kafir. Segalanya dia akan kata kafir. Undang-undang pun undang-undang kafir. Undang-undang kehakiman pun undang-undang kafir. Segalanya kafir. Sebagai contoh daripada tahun 1980-an tu, kan, yang berlakunya kes Memali, PAS kata perlembagaan Malaysia adalah perlembagaan penjajah. So PAS ada di dalam kerajaan baru-baru ni 33 bulan. Apakah perlembagaan penjajah yang PAS dah ubah? Adakah sepanjang PAS jadi kerajaan, PAS ada gubal undang-undang untuk memartabatkan agama Islam, untuk nak bina balik undang-undang ni berdasarkan agama Islam? Adakah, geng? Tak ada. Hipokrit, sembang, menipu ya. Sedangkan kita pun tahu perlembagaan tidak bertentangan dengan agama Islam, tidak menggugatkan agama Islam. Tapi inilah penipuan, pembohongan, munafikun lah. Kalau tak silap aku, munafikun, mudah cakapnya, munafiknya daripada wajah-wajah parti PAS ni. Apabila kerajaan menguntungkan dia, segalanya halal, segalanya baik, segalanya halal. Jadi itulah, kita nak boleh kata apa, ada perangai parti PAS ni macam ni. Kita perlu lawan parti PAS, kita perlu tentang, kita perlu hapuskan parti PAS. Senang-senang sangat dia nak gelarkan ni ahli-ahli parlimen ni yang tak bersama dengan dia Zionis, kafir. Sedangkan kalau hang sebut antara individu dengan individu, Islam dengan bukan Islam, tak ada masalah. Kalau hang nak sebut di dalam sidang parlimen, ini arahan daripada sidang parlimen, jangan gelarkan setiap ahli-ahli parlimen tu kafir ataupun perkataan Zionis. Dia buat tak faham. Orang hanya kata, speaker hanya kata jangan gelarkan dengan ayat-ayat tu di dalam Dewan Parlimen. Tapi dia buat tak faham, kan? Ini orang kata munafik punya orang, kan? Ada akal, tak mau fikir. Contohlah. Perkara ni aku pernah fikir. Andai kata daripada orang-orang bukan Islam, gelarkan kita sebagai kafir terhadap agama dia, apa kita rasa? Macam tu jugalah sekarang ni, kita agama Islam, kita gelarkan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita sebagai kafir, Zionis apa semua. Tapi satgi kita keluar, kita tegur dia balik. Jadi itulah apa yang diperkatakan oleh Iswadi Monian. Majoriti yang ada ahli-ahli parlimen macam di dalam PAS ni memang mengarut. Tak tahu kan, apa fikir sendirilah. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak maaf Pak Antoang. Assalamualaikum.